Perhutanan Malaysia Free bersama dengan kami. Kita nak bersama dengan Zalia untuk ada sesuatu yang nak dikongsikan, Zalia. Terima kasih Ismail dan juga Dr. Azlin. Satu lagi aspek kesihatan kami bawakan kepada anda pagi ini iaitu bagaimana Pertubuhan Amal Yayasan Fertility Tunku Azizah TFF telah pun menyediakan rawatan kesuburan kepada pasangan suami isteri yang terpilih. Dan di studio pagi ini kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Irhan Abdul Rashid, Ahli Jawatan Kuasa Kryptonite Project MBA UKM GSB, yang berbahagia Datuk Dr. Zamri Abdul Rahim. Terima kasih Datuk Doktor yang merupakan pakar obstetrik, ginekologi dan reproduktif. Dan Assalamualaikum Puan Sharifah Nur Fazila binti Syed Muhammad Arif yang merupakan penerima untuk tajaan rawatan IVF Yayasan TFF, satu isu yang sentiasa menjadi perhatian masyarakat. Tuan Irhan, Datuk dan juga Puan ya. Mungkin Encik Irhan boleh berikan sedikit pengenalan tentang projek kolaborasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih menjemput kami. Isu masyarakat hari ini di kalangannya ialah tentang ketidaksuburan pada pasangan yang perlu melalui proses IVF. Dan kekangannya ialah ketidakmampuan kerana kos IVF itu tinggi. Bertitik tolak daripada isu ini, kami 8 pelajar master daripada UKM GSB under the supervision of Dr. Roslan telah melakukan satu projek untuk menerangi masalah dan isu B40 dan IVF. Pengkajian kami mendapati bahawa tidak banyak NGO atau foundation yang menjurus ke arah menolong B40 dalam hal ini. Walaupun kami dapat bekerjasama dengan Tunku Azizah Fertility Foundation, TAF, dan dengan itu kami dapat bergerak ke depan. Merelasikan konseptual apa yang kami belajar, kami zahirkan dalam bentuk lapangan dan community effort, which is CSR kami. Selari dengan digital hari ini, digital dunia hari ini, kerjasama dengan TAF, kami telah membuat keputusan untuk bersama dengan pentas NFT atau marketplace dipanggil pentas IO. Pentas IO ini ialah satu pentas NFT. Cara mudah, bahasa mudahnya NFT ini ialah pemilikan aset secara digital. Pemilikan aset secara digital yang kami war-war di sini ialah tentang 12 digital arts yang telah diperkenankan oleh Tuanku Azizah. 12 arts yang mewakili 12 emosi. Emosi-emosi yang kami telah kenal pasti ini ialah emosi pasangan yang ingin mendapatkan cahaya mata dan terpaksa melalui proses IVF ini. Depression, happiness, hope. Dan mereka hadir dengan karya lukisan pelukis lokal digital kita. Melalui mata mereka, mereka mengeluarkan genre mereka sendiri dan menghasilkan lukisan-lukisan ini. Hampir 4 bulan kami melakukan projek ini dan kami sebenarnya sampai penghujung. Pada 29 hari bulan ini, 29 Januari ini, maka projek ini akan dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Permaisuri, dan seterusnya auction bidding akan berlaku. 12 artis, 12 karya lukisan, mewakili 12 emosi pasangan kita melalui IVF ini. Dan tujuan kami amat jelas, iaitu mendapatkan dana untuk menyumbang kepada B40 ini bawah naungan TAF. Tujuan kami amat jelas untuk menyokong lokal artis kita, pelukis tempatan kita untuk mengembangkan bakat mereka di peringkat global. Itu. Datuk melihatkan evolusi teknologi IVF di negara kita dan melihat bagaimana susah payah dan juga kisah kejayaan. Apa yang Datuk Doktor sendiri boleh gambarkan tentang situasi rawatan IVF ini di Malaysia dan bagaimana melihat keperluan sesuatu pasangan itu? IVF ni ialah satu kaedah untuk dapatkan baby yang terbaiklah buat masa ni. Walau bagaimanapun, ialah macam apa Kapten cakap tadi, dia involve emosi. Bila kita buat IVF, apa selain daripada kos, kalau Puan pun tahu, is the mental stress ataupun emosi. Kerana bila sesuatu pasangan itu buat IVF, mereka dah kata, ini kalau saya tidak mau gagal. That is the thing about IVF. Okay, now. Kejayaan ataupun sukses sesuatu IVF itu banyak bergantung pada beberapa faktor. Pertamanya faktor quality of the embryo.
kualiti embrio ni apa embrio? Embrio adalah hasil daripada benih suami isteri dan suami dicantumkan menjadi embrio. Jadi kualiti embrio ini banyak bergantung pada umur seseorang tu. Sekiranya umur dia meningkat, maka kualiti embrio dia akan jadi kurang. Satu. Ya. Jadi dan juga kalau kata embrio ini, kalau kata benih daripada wanita terpos isteri ya dengan yang berumur menjadi kurang, kualiti dia kurang, sperma juga memainkan peranan jika menghasilkan embrio yang kurang kualiti, maka keberangkalian untuk sukses itu kurang. Okey. Selain daripada itu, ya, masalah wanita, kalau dia ada endometriosis, dia ada polycystic ovary, dia ada cyst atau fibroid, all this play a part dalam success rate. Okey. Masalah yang kedua ialah rahim. Okay. Jadi waktu kalau kata kita ada embrio yang cantik, tetapi rahim yang nak diletakkan, nak ditambah, tetapi tidak sesuai. Umpama dia ada polip, dia ada masalah yang lain, dan ketebalan rahim itu tidak sesuai pada waktu itu, even cantiknya embrio itu, kita letak dia masih gagal. Okay. Faktor yang ketiga, kita tahu kemahiran doktor, alat-alat yang digunakan, ya, soft catheter, ultrasound, tempat yang kita nak letak embrio tu mestilah tepat pada waktunya. Dan faktor keempat adalah makmal. Makmal tu mestilah makmal yang mempunyai alat-alat yang cukup selain daripada embryologis yang mahir. Yeah. Okey. Kita tahu kenapa umur tu mustahak sekali. Umur, bila kalau kata cara naturalnya, ke seorang pasangan suami isteri yang isterinya lingkungan 20-an, ya, dalam satu kitaran haid tu, keberangkalian untuk mengandung hanya 20 hingga 35% saja. Jadi dia kata, oh, doktor, sekali tu saya ni umur macam ni pun susah. Ya. Kalau umur dia meningkat 30 tahun, maka keberangkalian untuk mengandung akan jadi kurang. Sampai dia umur 35, lagi kurang. 40, lagi kurang. Jadi faktor umur tu paling mustahak di dalam IVF ini. Datuk, doktor sebutkan tentang dari segi persekitaran perubatannya itu, Kapten sebut tentang emosi. Bagaimana pula penerima ataupun macam Puan sendiri yang melalui proses tersebut, bagaimana Puan berhubung dengan pihak TFF untuk mendapatkan rawatan ini? Bercerita tentang pengalaman saya. Ya. Sebelum saya buat IVF treatment ni, saya ada menjalani kaedah IUI sebanyak 4 kali. Seperti yang doktor kata, bila kita diperiksa masa nak buat IVF tu, saya didapati ada sis di ovari kiri dan kanan dan juga penyakit endometriosis. Okey. Itu pengalaman saya lah. Memang perasaan sebelum nak dapat anak tu memang orang kata tersangat, orang kata kecewa. Bila 4 kali dah gagal tu memang kecewa, memang hampa. Tapi setelah mendapat rawatan IVF, dia mendapat tajaan daripada Yayasan TAF, perasaan saya tu memang sangat-sangat teruja. Macam seolah macam penantian untuk mendapatkan cahaya mata tu macam akan berakhir tak lama lagi. Berapa lama Puan Sharifah tunggu untuk dapat cahaya mata? Ya. Berapa lama Puan Sharifah? Saya menunggu 13 tahun. 13 tahun. Satu jangka masa yang panjang. Jadi masa buat IVF tu, saya mengikut kata doktor lah. Macam buang sis dulu, buang fibroid apa semua. Bila dah bersih apa semua, barulah rawatan IVF dibuatlah berperingkat macam tu. Dan mendapat cahaya, bagaimana sekarang? Adakah dalam proses rawatan ataupun telah? Saya dah berjaya mendapat seorang cahaya mata. Alhamdulillah. Perempuan, bayi pramatang, lahir pada usia 7 bulan dengan berat 1.44 kg.
Kapten sebut tentang emosi, doktor sebut juga tentang bagaimana keadaan banyak pressure-nya kepada wanita sebenarnya, Kapten. Bagaimana dengan sokongan daripada warga masyarakat yang diharapkan dapat mengambil respon daripada 12 emosi. Sebenarnya di backdrop kita ni ditunjukkan juga karya-karya tersebut. Golongan masyarakat, bagaimana mereka boleh tampil untuk menyokong usaha ini, Kapten? Saya rasa tahap awareness ataupun kesedaran itu masih rendah. Tahap awareness, kesedaran itu masih rendah. Untuk pihak kami buat beberapa perkara, iaitu melalui media sosial Facebook untuk memaklumkan ke semua. Kami juga buat forum kepada peringkat golongan muda, universiti, untuk memberitahu bincang pasal IVF dan NFT. Dan kami juga membuat petition khas khusus. Ini penting. Yang mana dalam petition ini kami memaklumkan kepada semua bahawa ia bukan satu benda dari segi psikologi, bukan satu benda yang malu dan perlu diperbincangkan. Seperti macam Dr. Zamri cakap, usia muda perlu kita beritahu kita ada masalah sebelum meningkat begitu. Pada 24 hari bulan Januari kami telah naikkan semua lukis ini 12 ini dalam pentas IO kami, iaitu Marketplace. Harapan saya dengan collaboration kita bersama orang ramai, awareness yang kita ada, kita dapat memajukan lagi untuk membantu organisasi seperti TAF dalam isu ini. Dan ini boleh didapati di laman rasmi, visual-visual asal ini boleh dilihat di laman rasmi. Secara jelas, ia adalah pentas NFT bernama Pentas IO. Dan di dalam itu ada segmentation khas, Kryptonite Art for Art, iaitu lukisan untuk pemasangan IVF. Kita akan bincangkan lagi lebih lanjut tentang situasi ini bersama narasumber, sebab ramai sebenarnya yang bila mendengar pengalaman yang Puan Sharifah kongsikan tadi, ramai yang sebenarnya pernah melaluinya, sedang melaluinya, dan bagaimana untuk melaluinya sebagai sebuah keluarga. Dalam seminit yang kita ada sebelum kita berehat seketika nanti, Puan Sharifah, sepanjang melalui rawatan itu, bagaimana untuk terus bermotivasi supaya ia akan menjadi lebih baik selepas ini? Setelah di dalam rawatan IVF tu, semasa rawatan IVF tu, Dr. Gaini saya bagi tahu, Sharifah, masa tu dah disuntik, embrio dah masuk ke dalam. Doktor beritahu untuk menjaga emosi, sebab you tak boleh mengharap sangat. You jangan fikir everyday bangun tidur fikir pasal baby yang di dalam tu, jangan. So doktor syorkan saya pergi bercuti. So, saya memang pergi bercuti, tapi dalam masa bercuti tu kena jaga kandungan, kena jaga pemakanan, kena jaga emosi. Emosi paling penting, kena happy, kena selalu gembira. Jangan terlalu memikirkan kandungan. Itu yang doktor nasihatkan saya. Baik, kembalinya nanti kita tanya kepada doktor, bagaimana pula dari aspek penjagaan sepanjang rawatan nanti, dan sekiranya anda punya sebarang soalan boleh hantarkan kepada kami di laman Facebook Selamat Pagi Malaysia, dan akan kami kongsikan bersama tamu di studio. Apapun, kita akan bawakan dahulu perkembangan berita terkini. Teruskan bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang rawatan IVF bersama Yayasan TAF. Baik, terus dengan perbincangan tentang isu IVF dan bagaimana usaha pertubuhan amal Yayasan Fertility Tunku Azizah ataupun TAF. Bersama kami masih lagi di studio Kapten Edhan, Datuk Dr. Zamri dan juga Puan Sharifah. Tadi telah diberikan perkongsian Datuk kalau bersanyikan kepada Datuk Doktor dari segi persekitaran perubatannya. Scientific data is one thing, tapi kadang-kadang dari segi emosi ini kadang-kadang ada blame game ataupun salah menyalahkan. Keluarga you lah, keluarga I lah. Jadi bagaimana pentingnya sinergi sesebuah pasangan itu sebenarnya untuk memastikan kejayaan dalam ataupun membantu ke arah kebarangkalian kejayaan dalam IVF ini. Kalau kita buat IVF ni, macam kita tahu bahawa selain daripada kos, the emotion, iaitu emosi pasangan itu, dan semua pasangan yang melalui proses IVF ini tidak ingin gagal. Okey. Tetapi kita mesti ingat bahawa kadang-kadang pasangan tanya, doktor, saya buat IVF first cycle. Apakah chances saya, apakah peluang saya berjaya dalam first time saya buat? Okey. Dia kebanyakan center di dalam dunia ini, kejayaannya ranges antara 35% hingga 45%. Itu kejayaan. Okey. Akan tetapi sekiranya dia muda, maka kejayaannya lebih daripada yang berumur. Apa yang TAF telah buat
ya, kita di Hospital Alvin Sinar kami memang bekerja rapat dengan TAF. Ya, sejak pada awal lagi. Ya, masa tu kami dengan yang dinamakan DEMC Shah Alam. Lepas tu kemudian kami ikut. TAF kita ialah merupakan satu badan amal, umum tahu. Apa ni, Kapten pun tahu. TAF menyediakan keuangan untuk pasangan yang memerlukan. Kami di center-center yang dipilih oleh TAF untuk buat itu menyediakan perkhidmatan, ya, dan juga menyediakan rawatan susulan seterusnya. Okay. Kita faham TAF ialah satu badan yang memberi keuangan dia tanpa mengira bangsa, agama, negeri, ya, kepada mereka yang memerlukan. Jadi center-center yang jadi rakan TAF, ya, kita merawat pasien sama dengan pasien yang lain. Sama, tidak ada kurang, tidak ada. Sebab apa? Sometimes orang beranggapan bahawa TAF ni funded. Jadi funded ni kita tak berapa beza sikit dengan self pay. Kan? Jadi kita tidak bezakan. Maknanya sama, ubatnya baginya sama. Ya, cara kita monitor pasiennya sama. Ya, dan kesusahannya sama-sama kita pikul dengan pasien dengan tu. Kita buat IVF ni mana-mana center, bila pasien berjaya kita gembira, tetapi dia lebih gembira daripada kita. Begitu juga kalau dia tidak berjaya, kita sedih juga. Pasien lagi sedih. Jadi apa yang dia ada dalam TAF, kita yang center yang dipilih menjadi rakan dengan TAF ialah kita buat treatment sama, monitoringnya sama, tidak ada beza dengan ubat yang digunakan sama, laboratory sama, dan kita juga harap macam Puan Sharifah. Puan Sharifah alhamdulillah ada seorang. Tapi kalau kita buat dalam mana-mana proses IVF, kita cuba mendapat sebanyak telur yang boleh dan sebanyak embrio yang boleh, sebanyak embrio yang berkualiti dan kita boleh simpan. Itu sebabnya kita boleh simpan, kerana bila kita buat kita boleh simpan, jadi the cycle yang kedua atau ketiganya menjadi kosnya lebih murah. Cahaya mata Puan Sharifah kini telah berusia 13 tahun. Dan dia baby nombor 30. Ya, saya. Untuk TAF. Ya. Baik, bagaimana Kapten Irhan bila mendengarkan perjalanan dari segi physical needs, dari segi emotional state mereka ini, bagaimana lagi masyarakat boleh tampil untuk memastikan mereka menjadi support system ataupun sistem sokongan yang baik untuk pasangan-pasangan yang menanti ini? Bagi kami ialah tentang support from masyarakat. Awareness. Saya terus terang, sehingga saya membuat projek ini, saya tidak tahu berapa besar magnitude emosi ini. Emosi yang mana untuk seorang anak, untuk berkata kepada ibunya, mak, saya sayang mak, example. That is a very sacred word. Dan bagi saya, since saya jumpa platform ini, saya perlu ke depan. Saya ada satu window saja hari ini, iaitu projek ini bersama pentas I.O. untuk buat bidding 12 local artis pentas I.O. lokal di Asia Tenggara untuk menjayakan dan membantu TAF, organisasi yang selama ini berjalan khas untuk bakal ibu dan mak yang saya sayang ini. Pandangan saya, it has to be a collaboration kepada semua, atasan hingga bawah, tetapi apa yang TAF buat dan apa yang Datuk Zamri lakukan, Puan Sharifah, saya faham banyak perasaan dia. Kita boleh kalau kita bersama. Hanya kita join sajalah dalam sini. Kata-kata semangat yang Puan Sharifah sendiri boleh katakan kepada ramai lagi mereka yang berada dalam situasi menunggu itu dan tidak tahu bagaimana orang cakap, think positif, lagi senang cakap daripada buat sebenarnya. Apa yang Puan Sharifah ingin katakan sendiri kepada mereka, manakala Puan Sharifah telah pun melalui situasi itu? Saya pesan kepada mereka di luar sana yang mana yang masih lagi menunggu cahaya mata supaya tidak berputus asa.
segera lakukan rawatan IVF, berjumpa dengan doktor, dapatkan nasihat daripada mereka. Yang penting jangan putus asa. Itu yang dapat saya cakapkan. Terima kasih Kapten Dirhan, terima kasih Datuk Dr. kerana sudi bersama kami. Terima kasih Puan Sharifah atas perkongsian yang sangat menyentuh hati ini, sebab kita tahu bagaimana emosi ini merupakan, memang kita yang melihatnya juga merasakan tekanannya, bagaimana pula orang yang tuan punya badan sendiri yang melalui situasi tersebut. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk liputan Cerita Pagi. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.